Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033 kursus perakaunan kos. So berikut adalah merupakan penerangan untuk kuliah 10 bagi tajuk pengekosan produk bersama dan produk sampingan. Untuk bahagian 1 yang meliputi slide 1 sehingga slide 26. Antara objektif kuliah yang akan diliputi dalam bahagian pertama ini ialah mengenal pasti titik pemisah dalam situasi kos bersama, membezakan di antara produk bersama dan produk sampingan, menjelaskan mengapa kos bersama perlu dialokasikan kepada produk-produk individu, mengalokasikan kos bersama menggunakan beberapa kaedah alokasi, dan kelima, mengenal pasti kriteria yang diguna untuk menyokong kaedah berasaskan nilai pasaran relatif. Okey, bagi objektif yang keenam dan juga objektif yang ketujuh, kita akan liputi di dalam bahagian kedua nanti. Asas alokasi kos bersama. Kos bersama dialokasikan dalam proses pengeluaran yang menghasilkan pelbagai jenis keluaran dari satu proses perkilangan. Okay, tujuan kita mengalokasikan kos bersama adalah untuk penentuan kos produk dan juga penilaian inventory, produk siap nanti. Okay, apa itu kos bersama? Kos bersama adalah kos yang terlibat dalam satu proses pengeluaran yang menghasilkan pelbagai produk secara serentak. Jadi proses pengeluarannya satu, tapi produk yang dihasilkan adalah beberapa. Okey, apa itu titik pemisah? Merupakan tahap di mana produk-produk yang dihasilkan boleh dikenal pasti sebagai produk yang berasingan. Okey. Kos boleh pisah pula adalah kos seperti kos-kos perkilangan, kos-kos pemasaran dan lain-lain yang terlibat selepas titik pemisah dan ianya boleh dikesan kepada produk-produk individu. Jadi dia berbeza daripada kos bersama. Kos bersama ni adalah merupakan satu kos yang dikongsi bersama di antara produk-produk bersama. Sedangkan kos boleh pisah adalah merupakan kos-kos yang boleh dikenal pasti, diboleh kesan kepada produk-produk individu tersebut. Okey, titik pemisah. Sebagai contoh, kita memproses buah tomato. Sebelum kita memproses buah tomato, of course kita akan melibatkan proses semaian benih, penanaman buah tomato, pembajaan, penuaian buah tomato. So ini semua adalah merupakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk menghasilkan ataupun untuk memproses buah tomato tadi. Jadi segala kos-kos yang terlibat untuk semaian benih, penanaman buah tomato, penjagaan, pembajaan dan sebagainya. Jadi kos-kos aktiviti tersebut adalah merupakan kos bersama. Kemudian setelah dituai, buah-buah tomato itu akan dibawa ke kilang. So bila dibawa ke kilang, buah tomato itu akan diproses. Maknanya akan dibasuh, dibersihkan, dikategorikan mengikut grade-grade tertentu. Kemudian akan dipotong, akan di-blend dan sebagainya lah. Jadi itu juga adalah merupakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara bersama dalam proses pengeluaran dan kos-kos yang terlibat itu dinamakan sebagai kos bersama. Okay. So titik pemisah adalah merupakan satu titik di mana setelah kita selesai melakukan pemprosesan itu tadi, maka kita akan dapat mengenal pasti beberapa produk yang dihasilkan secara serentak dan produk-produk ini dinamakan sama ada produk bersama ataupun produk sampingan. Okay. Now, jadi segala kos yang terlibat daripada awal pemprosesan sehinggalah kita sampai kepada titik pemisah itu tadi, semua kos-kos terhadap aktiviti yang dijalan itu adalah merupakan kos bersama. Okay. Now, katakanlah kita nak menghasilkan jus tomato, sos tomato, puri tomato. So maknanya setelah kita blend buah-buah tomato itu, kita akan dapat menghasilkan
parti-parti lah, sama ada parti yang cair ya ataupun yang sederhana cair, kemudian yang pekat. So mungkin yang cair kita akan jadikan jus tomato, yang sederhana pekat ya kita akan jadikan sos tomato ya, dan juga untuk yang paling pekat kita akan jadikan puri. Jadi bermakna ya perahan ya cair, sederhana pekat ya dan juga pekat itu tadi adalah merupakan produk bersama ya, yang maknanya yang dihasilkan ya melalui ya proses yang sama. Okey. So titik pemisah ni adalah merupakan satu titik di mana bila kita dah perah saja kita langsung dapat mengenal pasti ya produk-produk ya yang berbeza tersebut. Okay, jenis produk. Output bagi proses bersama ataupun pengeluaran bersama ini boleh diklasifikasikan kepada dua ya, kategori. Yang pertama adalah produk bersama. Ya, so produk bersama adalah merupakan dua atau lebih produk utama dihasilkan daripada satu proses yang sama, di mana keperluan sumbernya juga adalah sama. So keperluan sumber ini merujuk kepada keperluan bahan langsungnya, buruh langsungnya dan juga overhead perkilangan. So produk utama, yakni produk bersama tadi, ya, mempunyai nilai jualan relatif yang tinggi. So maknanya dia boleh dijual pada harga yang tinggilah. Okay. So kategori kedua ialah produk sampingan. Produk ya, sampingan adalah merupakan produk yang terhasil. Ya, terhasil maknanya dia dihasilkan tanpa niat. Ya, tujuan kita melakukan proses bersama adalah untuk menghasilkan produk bersama, ya, yakni produk utama. Tetapi produk-produk sampingan turut terhasil daripada pemprosesan produk utama. Ya. Dan produk-produk sampingan ini mempunyai nilai jualan relatif yang rendah dan ada ya yang tiada langsung nilai jualan. So jika nilai jualan adalah sifar, maka tiada perekodan dilakukan untuk ya produk-produk sampingan ini. Okay, dari perspektif nilai jualan ya antara produk bersama dan juga produk sampingan. So ingat ya, produk bersama adalah merupakan produk utama. So dari segi nilai jualannya kita dapati bahawa kalaulah produk itu adalah merupakan produk-produk bersama, ya nilai jualannya adalah tinggi, ya. Tapi untuk produk sampingan nilai jualannya adalah rendah. Ini adalah merupakan contoh-contoh mengikut industri ya bagi penghasilan produk bersama dan produk sampingan. So yang pertamanya industri pertanian ya, agriculture and food industry. So contoh kita ada flour milling. So mungkin ya kita akan menghasilkan produk-produk bersama ya, clear flour, bran, wheat germ dan sebagainya. Okey. Dan dalam wheat germ ni mungkin kita ada juga ya menghasilkan hampas-hampas ya tertentu. So kalau nilai jualannya rendah maka ia dikategorikan sebagai produk sampingan. So fishing, ya. So kita akan menghasilkan fresh fish, canned fish, ya, fish meal, fish oil. So mungkin fertilizer ni kalaulah nilai jualannya rendah berbanding dengan produk-produk bersama yang lain, maka ia akan dikategorikan sebagai produk sampingan. So kita ada contoh-contoh lain lah seperti dairy product, ya, canning dan sebagainya. So industri yang kedua, extractive industries. So contohnya macam petroleum refining. So kita adalah ya gas-gas tertentu yang akan dihasilkan ya dan juga minyak-minyak ya seperti diesel, fuel, paraffin dan sebagainya. Ya, dan kita juga mungkin akan menghasilkan produk sampingan tar sekiranya tar ini nilai jualannya adalah jauh lebih rendah berbanding dengan produk-produk bersama yang lain. Okay, contoh tambahan untuk industri kimia. Ya, so kita ada soap making for instance, dan kita ada coke manufacturer ya, dan lain-lain lah ya. So maknanya untuk kita mengenal pasti ya produk-produk ini sama ada ia merupakan bersama ataupun sampingan, kita kena lihat terlebih dahulu nilai jualan pasaran relatifnya.
Okay, and then we have manufacturing. Dalam manufacturing banyak lah. Okay. Right. Kaedah pengagihan kos bersama. So, ini kita punya main topik. Ya. So, dua pendekatan untuk mengagihkan kos bersama ya kepada produk-produk. Ya. So, kos bersama ini akan diagihkan hanya kepada produk bersama. So, tujuan tadi kita dah buat. Satunya adalah untuk penilaian inventory. Dan keduanya adalah untuk penentuan kos produk itu sendirilah. Sama ada untuk pricing dan sebagainya. Okay. So, pendekatan pertama untuk mengagihkan kos bersama ialah mengalokasikan kos menggunakan data berasaskan ukuran fizikal. Ya, seperti berat, jarak, isi padu dan lain-lain. Ya, so itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua pula, kita akan alokasikan kos bersama menggunakan data berasaskan nilai pasaran, ya, seperti nilai jualan. Ya, so ini adalah merupakan dua pendekatan. So dalam pendekatan yang kedua ni, kita boleh kembangkan lagi kepada beberapa kaedah. Okay, so dalam pendekatan kedua, kita ada kaedah nilai jualan ya, pada titik pemisah, kaedah nilai realisasi bersih, kaedah peratus ya, untung kasar malah, dan kita juga ada kaedah nisbah jualan kepada pengeluaran. So kita akan lihat satu-satu. Okay, kita akan melihat ya, cara bagaimana kita nak mengagihkan kos bersama ya, kepada produk-produk bersama. Kita tidak mengagihkan kos bersama kepada produk sampingan ya, sebab tujuan kita melakukan proses ya, pengeluaran bersama ini adalah untuk menghasilkan produk bersama, bukan untuk menghasilkan produk sampingan ya. Jadi dalam pendekatan pertama kita ada kaedah unit fizikal. So dalam pendekatan pertama kita ada satu saja kaedah, iaitu kaedah unit fizikal. Tapi dalam pendekatan kedua kita ada 4 kaedah ya. Okey. So soalannya, data sebuah kilang papan mengeluarkan 4 grade papan berjumlah 3 juta meter panjang. Ya, maknanya ukuran fizikalnya adalah meter panjang melalui satu proses bersama yang melibatkan 186,000. Okey. So pecahan kuantiti mengikut grade adalah seperti berikut. So kita ada grade, kita ada kuantiti. Okey, so grade 1 450,000 ya, meter panjang. Okey. And then kita ada grade 2 ya, 1.2 juta meter panjang. So maknanya penghasilan produk bersama grade 2 ni paling banyak lah. Dan kita ada grade 3 600,000 meter ya, dan grade 4 ya adalah 750,000 meter. So jumlahnya adalah 3 juta ya, dari segi kuantiti diukur berasaskan kepada meter panjang. Okey, so sekarang ni kita akan agihkan kos bersama. Kos bersama kita berapa? Ya, nilainya adalah 186,000. So kita akan agihkan ya kos bersama 186,000 ini mengikut ya meter panjang ya, peratus meter panjang. Okey. So kita kena kira lah ya. So jadi di sini kita dapati bahawa okey, kita dapat peratus unit ya, peratusan ya, berdasarkan kepada unit fizikal ya, iaitu 450,000 kita bahagikan dengan 3 juta meter panjang, maka kita akan dapat 0.15. So 0.15 ini kita akan darab dengan 186,000, maka kita akan dapatlah 27,900. So cara yang sama kita akan lakukan untuk grade 2. So 1.2 juta dibahagikan dengan 3 juta, kita akan dapat 40%. So 40% ni kita akan darab dengan kos bersama 186,000, maka dapatlah nilai 74,400. Okey, grade 3 pun sama juga. 600,000 bahagi dengan 3 juta meter panjang. So dapatlah peratus ukuran fizikal kita 20%. 20% darab dengan kos bersama
186,000, maka kita dapatlah jumlah kos bersama yang dialokasikan kepada produk grade 3 sebanyak 37,200, dan akhir sekali grade 4 pun sama juga, 750,000 meter bahagi dengan 3 juta meter, maka dapatlah 0.25. 0.25 darab dengan kos bersama 186,000, maka kita akan dapatlah alokasi kos bersama kepada grade 4 sebanyak 46,500. Kalau kita jumlahkan semua-semua ni, kita akan dapat baliklah kos bersama 186,000. Okey. Dalam kaedah unit fizikal, kita mengandaikan setiap unit menggunakan kos pengeluaran seunit yang sama. Andaiannya ialah kerana ia melalui proses yang sama. Jadi, kita mengandaikan kos pengeluaran seunit bagi setiap produk bersama tersebut sepatutnya adalah sama. Jadi, kita menggunakan kaedah unit fizikal. Tetapi, bila kita mengandaikan kos seunit untuk setiap kategori produk itu adalah sama, maka kesannya ialah sesetengah produk akan senantiasa menunjukkan untung yang tinggi sekiranya nilai jualannya adalah tinggi, dan sebaliknya untuk contohnya grade 4 grade yang paling rendah, so semestinya lah nilai jualannya juga rendah, maka ia akan menunjukkan untung yang paling rendah lah setiap kali. Okey. Jika lebih tinggi volume produk A dihasilkan, maka lagi banyak kos bersama diserap. So mengikut contoh tadi, kita dapati bahawa grade 2 dihasilkan dalam meter panjang yang paling panjang lah. Maka dengan itu kos bersama yang diagihkan kepada produk grade 2 juga adalah yang paling banyak. Okey. Kaedah unit fizikal ini tidak mengambil kira langsung nilai jualan produk. So tak ada pun dalam data. Kita tak tengok pun. Okay. So of course lah, ia merupakan kaedah yang paling mudah. Pendekatan yang kedua dalam mengagihkan kos bersama ialah nilai pasaran relatif. Okay. So, dalam nilai pasaran relatif, kita akan mengukur keupayaan produk untuk menyerap kos bersama. Maknanya, keupayaan produk itu adalah berasaskan kepada nilai pasaran relatif. So, sekiranya sesuatu produk bersama itu boleh dijual pada harga yang paling tinggi, ia dapat menjana hasil yang paling banyak, maka produk tersebut jugalah akan berupaya untuk menyerap sebahagian besar kos bersama yang dilibatkan. So, andaian yang digunakan dalam nilai pasaran relatif ialah kos bersama tidak akan dilibatkan kecuali keluaran-keluaran bersama dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menampung kos yang terlibat. Jadi, maknanya secara logik, produk yang dapat menjana hasil yang paling tinggi akan lebih banyaklah menyerap kos bersama. Maka nilai jualan akan menjadi penentu pengagihan kos-kos bersama yang dilibatkan. Okey. Kaedah pertama di dalam pendekatan kedua ini ialah kaedah nilai jualan pada titik pemisah. Kita akan menggunakan contoh kilang papan tadi, di mana kilang papan tersebut mengeluarkan 4 grade papan berjumlah 3 juta meter panjang melalui satu proses bersama yang melibatkan kos bersama berjumlah 186,000. Okey, so kita ada data kat sini, grade dan kuantiti, data asal, tapi kita ada tambahan data baru, yakni harga jualan pada titik pemisah untuk setiap 1,000 meter. Okey, 1,000 meter panjang di situ. So, produk-produk yang sama tadi, so kita ada grade 1, 2, 3 dan 4. So, berdasarkan pada data, data yang sama, dari segi kuantiti, 450,000 meter panjang, nilai jualannya adalah 300. So, kalau kita lihat kat sini, nilai jualan grade 1 adalah yang paling tinggi,
diikuti dengan nilai jualan untuk grade 2, ya. Kemudian papan grade 3, RM121 ya, untuk setiap 1000 meter panjang, dan akhir sekali adalah grade 4, ya, dengan RM70 saja. Ya. Jadi dari segi keupayaan harga seunit, memanglah ya, kita tengok grade 1 adalah yang paling mahal, ya, boleh dijual. Tetapi dari segi volume, ya, kalau kita lihat dari segi volume, grade 2 ya, dihasilkan pada volume yang lebih tinggi. Jadi untuk melihat kekuasaan penjanaan hasil bukan sahaja bergantung kepada harga jualan, tetapi juga bergantung kepada jumlah volume yang boleh dijual. Okay. So kita masih ya mempunyai total kuantiti kita adalah sebanyak 3 juta meter panjang. Okay, dari segi pengiraan pengagihan kos bersama ya, kepada produk-produk bersama, papan grade 1, 2, 3 dan 4. So kita ada grade, kita ada kuantiti ya, daripada data tadi yang diukur dari segi meter panjang. Kemudian kita juga ya harga jualan. Oleh kerana kita nak mengagihkan kos bersama berasaskan kepada nilai jualan pada titik pemisah, maka kita kena kiralah nilai jualan pada titik pemisah. So bila kita dah kira nilai jualan pada titik pemisah, barulah kita akan tentukan peratusan pengagihan berdasarkan kepada nilai jualan tersebut. So peratusan pengagihan ini kita akan darab dengan kos bersama untuk mendapatkan kos bersama yang diagihkan kepada setiap produk bersama. Okay, kita lihat yang pertama. Ya, so kita ada grade 1. Okay, so dalam grade 1, okay, kita dapat menghasilkan ya, dan menjual sebanyak 450,000. Ya, kita andaikan unit yang dikeluarkan semua boleh dijual. So 450,000 meter. Hasil jualan seunit, harga jualan seunit adalah 300. Maka jumlah ya nilai jualan grade 1 ya, nilai jualan nampak ya, grade 1 adalah 135,000. Jadi sekarang ni kita nak tentukan peratusan ya berdasarkan kepada nilai jualan. Okey. So untuk menentukan peratusan berdasarkan pada nilai jualan ialah nilai jualan grade 1 bahagikan dengan jumlah nilai jualan. So jumlah nilai jualan adalah 500 ya, 1,100. So macam mana kita dapat ni? Kita kena kira lah tiap-tiap satu dulu. Grade 2 kena kira dulu. Ya, so grade 2 1.2 million meters multiply by price per unit ya, 200. Ya, and unit kita ni adalah untuk setiap 1000 meter. So kita dapat 240,000 ya nilai jualan untuk grade 2. So grade 3 pun sama juga. Okey, 121 ya nilai jualan, kemudian grade 4. Ya, 70 nilai jualan. So akhirnya kita jumlahkan, kita akan dapatlah okey, jumlah ya nilai jualan bagi keempat-empat produk. So ini dijadikan sebagai asas untuk mengira peratusan nilai jualan. Jadi kalau kita nak kira untuk grade 2, samalah 240,000 bahagi dengan 500,100 darab dengan 186,000. So kat sini ni kalau kita tengok, okey, disebabkan oleh angka dia terlalu banyak perpuluhan, maka dia tidak genap lah. Ya, so dari segi perhampiran kita dah kira almost ya 186. Jadi bila kita nak darab setiap-tiap satu ni, kita akan ambil 186,000. Tapi kebetulan bila kita campur, kita short ya sikit lah. So tak apa. Okay, so 72,000 untuk grade 3, 72,600 divided by 500, 100. Kita akan dapat berapa? Ya, peratusan nilai jualan kita akan dapat 0.1452. So darab dengan 186,000, kita dapatlah 27,007. Okey, maka grade 4 pun kita buat sama juga. 52,500 bahagi dengan 500 ya 100,000. Okey, so kita akan dapat 0.1050. Ini
ya, peratus nilai jualan ni kita akan darab dengan jumlah kos bersama 186,000, maka dapatlah kos bersama yang diagihkan kepada produk grade 4, ya, 19,530. So selesai, ya, pengagihan kos bersama kepada produk-produk bersama. Okey. Okey, kaedah kedua dalam pendekatan kedua ialah kaedah nilai realisasi bersih. Kerap kali keluaran bersama memerlukan proses lanjutan selepas titik pemisah. Maknanya bila dah sampai kepada titik pemisah, contohnya macam contoh yang pertama tadi, kita dah ada perahan, ya, paling cair. So perahan paling cair itu kita akan jadikan jus. Jadi untuk menjadikan jus, perahan paling cair itu perlu melalui proses lanjutan. So sama juga perahan yang kedua, ya, katakan kita nak jadikan tomato sauce, maka kita perlu melakukan pemprosesan tambahan, ya. So maknanya cara pemprosesan untuk tomato sauce dengan jus tomato tak sama. So begitu juga dengan tomato puri, ya. So itu adalah merupakan proses lanjutan lah, ya, selepas kepada titik pemisah. Okey. So ia melibatkan kos tambahan sebelum keluaran bersama tersebut dapat dipasarkan. Jadi maknanya kalau kita nak pasarkan jus tomato tadi, ya, selepas kita menghasilkan perahan paling cair, kita terpaksa melibatkan kos-kos tambahan, ya. Okey. So nilai realisasi bersih, ya, ialah nilai jualan selepas, ya, proses lanjutan ditolak dengan kos tambahan. Ya, so maknanya nilai realisasi bersih adalah merupakan nilai jualan, ya, selepas proses tambahan, ya, ataupun proses lanjutan, dan kita akan tolaklah dengan kos-kos tambahan yang kita libatkan. Okey. Right. So langkah pengiraan ialah kita akan kira nilai realisasi bersih tiap keluaran. Ini cara formulanya. Okey. Kedua, kita akan tentukan nisbah, ya, peratus nilai realisasi bersih keluaran, ya, kepada jumlah nilai realisasi bersih. Ya, so okey, yang ketiga adalah mengagihkan kos bersama kepada keluaran berdasarkan kepada peratusan yang telah kita kira, ya, dalam langkah kedua ini. Okey, kita tengok contoh ilustrasi. Sebuah syarikat mengeluarkan dua keluaran alfa dan beta melalui proses bersama. Kos bersama sebanyak 5,750 menghasilkan 1,000 liter alfa dan 3,000 liter beta. Okey, keluaran tidak boleh dijual, ya, pada titik pemisah dan mesti melalui proses lanjutan. Okey, kos tambahan bagi alfa ialah RM1 seliter dan bagi beta ialah RM2 seliter. Ya, so ini adalah merupakan kos-kos proses lanjutan lah. So harga jualan seunit ialah RM5, ya, dan RM4 bagi alfa dan beta. So maknanya harga-harga jualan yang diberikan ini adalah harga jualan selepas, ya, kedua-dua produk melalui proses lanjutan. Ya, so kena careful, ya. So ini bukan harga jualan pada titik pemisah, tetapi harga jualan selepas produk-produk tersebut melalui proses lanjutan. Okey, jalan kira pengagihan kos bersama, ya, kepada produk-produk bersama menggunakan kaedah nilai realisasi bersih. So kita ada dua produk bersama alfa dan beta, ya. Dapatkan dulu harga jualan berdasarkan pada data. So alfa, ya, RM5, ya, seunit alfa. Kita tolak dengan kos proses lanjutan, ya, seunit untuk alfa, maka kita dapatlah nilai realisasi bersih seunit alfa. Okey, bagi mendapatkan jumlah nilai realisasi bersih, kita perlu darabkan dengan unit jualan alfa. So RM4 darab 1,000, maka dapatlah nilai realisasi bersih, ya, RM4,000. So untuk beta pun sama juga. Okey. Kita ambil harga jualan beta. Okey. Tolak dengan kos proses lanjutan beta, maka dapatlah nilai realisasi bersih seunit. Okay, untuk mendapatkan jumlah nilai realisasi bersih beta, perlu didarabkan dengan unit jualan beta. So, kita dapatlah 6,000. So, setelah kita dapatkan 6,000,
kita kena campurkan ya jumlah nilai realisasi bersih. So kita dapatlah 10,000. Kos bersama adalah 5750, perlu kita agihkan kepada alfa dan beta. Menggunakan apa? Menggunakan nisbah ya nilai realisasi bersih. So untuk mendapatkan nisbah nilai realisasi bersih bagi alfa, 4,000 bahagi dengan 10,000 dapat 40%. Darab dengan jumlah kos bersama 5750, maka kita akan dapat kos bersama yang diagihkan kepada alfa berjumlah 2,300. Untuk beta pun sama, dapatkan nisbah alokasi terlebih dahulu berasaskan nilai realisasi bersih. So 6,000 bahagi dengan 10,000 maka dapat 60%. So 60% darabkan dengan jumlah kos bersama 5750, maka dapatlah jumlah kos bersama 3450 yang diagihkan kepada beta. So bila kita campur kedua-dua ya pecahan kos bersama ini, kita akan dapat baliklah jumlah kos bersama 5,750. So selesai ya pengagihan kos bersama berjumlah 5,750 menggunakan kaedah nilai realisasi bersih. Okey, kaedah yang ketiga dalam pendekatan yang kedua ialah kaedah peratusan untung kasar mala. Okey, kos bersama diagihkan kepada keluaran berdasarkan kepada peratusan margin sumbangan yang sama bagi setiap keluaran. Maknanya dalam kaedah peratusan untung kasar mala, kita akan malarkan peratusan untung kasar bagi produk-produk bersama tersebut. Okey. So langkah pengiraan, pertama sekali kita kena kira peratusan untung kasar daripada jumlah jualan. Ya, maknanya kalau kita ada 3 produk bersama, kita kena kiralah peratusan untung kasar ya apabila kita campurkan ya ketiga-tiga produk bersama. Yang kedua adalah kita akan tentukan kos barang dijual ya bagi setiap keluaran bersama. So kos barang dijual ialah pengiraan terbaliknya jualan tolak untung kasar, sebab biasanya jualan tolak ya KBDJ kita akan dapat untung kasar. Jadi untuk menentukan KBDJ, maknanya jualan tolak untung kasar dapatlah KBDJ. So terbalikkan aja. Okey. Yang langkah ketiga, tentukan agihan kos bersama. Ya, untuk menentukan agihan kos bersama, okey. Formulanya ialah KBDJ ditolak dengan kos proses lanjutan. Okey, so kita akan tengok jalan kiranya. Okey. Ilustrasi, kita akan menggunakan data yang asal ya yang kita gunakan dalam kaedah nilai realisasi bersih sebelum ini. So sebuah syarikat mengeluarkan 2 keluaran alfa dan beta melalui proses bersama, kos bersama sebanyak 5,750 ya, menghasilkan 1,000 liter alfa dan 3,000 liter beta. Keluaran tidak boleh dijual pada titik pemisah. Jadi tidak adalah harga jualan pada titik pemisah diberikan. Jadi kedua-dua produk ini mesti melalui proses lanjutan sebelum ianya dijual. Okey, untuk melalui proses lanjutan akan melibatkan kos tambahan bagi alfa RM1 seliter dan bagi beta RM2 seliter. Manakala harga jualan seunit yang diberikan adalah harga jualan selepas ya melalui proses lanjutan, iaitu RM5 dan RM4 seunit ya masing-masing untuk alfa beta. So jalan kira ya kaedah peratusan untung kasar mala. So kita perlu memalarkan ya untung kasar ya yakni peratusannya. Okey. Jadi langkah pertama ialah mengira jumlah hasil bagi kedua-dua produk ya. So ini adalah hasil untuk alfa RM5 darab 1,000. Okey. Manakala kita campurkan hasil untuk beta RM4 seliter darab 3,000 liter. Okey, so kita dapatlah jumlah 17,000. So untuk mengira peratusan untung kasar, hasil ya is always 100%. Hasil adalah merupakan asasnya, the base. Ya, so the base is always 100%. Okey. Kemudian jadi bila untuk mendapatkan untung kasar ialah hasil kita tolak dengan semua kos-kos pengeluaran. Ya, maka kita akan dapat untung kasar. Kos-kos pengeluaran terdiri daripada kos bersama ya dan
kos tambahan. Okey. Ya. So, hasil tolak kos bersama. Jadi, kos bersama dan tambahan ni adalah merupakan kos-kos pengeluaran. Ya, so kita ada kat sini. Okey. 5750 adalah merupakan kos bersama. Dicampur dengan kos tambahan untuk alfa. RM1 seliter darab 1000 liter. Campur dengan RM2 seliter darab 3000 liter untuk beta. So, akhirnya kos bersama campur kos tambahan, maka dapatlah jumlah 12,750. Okey. So, kalau kita nak kira peratusan ya, untuk kos pengeluaran ini, 12,750 bahagikan dengan jualan, maka dapatlah 75%. Tapi yang penting untuk kita kira adalah peratusan untung kasar ni. Okey. So, untuk mendapatkan untung kasar ialah hasil jualan tolak kos pengeluaran. Ya, dan kalau kita andaikan semua ni dijual, maknanya hasil jualan tolak kos barang dijual lah, kos produk. Ya, kos produk dijual. Maka kita dapat untung kasar 4250. Jadi peratus untung kasar yang kita hendak malarkan ini, kita kena kira terlebih dahulu, iaitu 4250 bahagi dengan 17,000 hasil jualan. Maka dapatlah 25%. Jadi kita akan malarkan untung kasar ya, pada 25% untuk kedua-dua produk alfa dan beta. Alright. So, alfa, beta, hasil. So, hasil 5,000 untuk alfa. Inilah dia tadi. Ya, RM5 darab 1000. So, kita dapat 5,000 untuk beta. RM4 ya, darab 3,000. So, dapat 12,000 hasil masing-masing. Yang ini ya, sebenarnya. Okey, itu hasil. Yang ini sebenarnya yang penting. Kita nak malarkan untung kasar bagi kedua-dua produk alfa dan beta pada tahap 25%. So, kita kena ambil 25%. Ya, 25% ni darab dengan 5,000. Maka untung kasar yang kita dah lock ya, untuk alfa ya, pada tahap 25% ialah sebanyak 1250. Manakala untuk beta 25% juga darab dengan 12,000, maka kita lock ya, siap-siap ya, peratus untung kasar untuk beta ialah 3,000. Okey. So, hasil tolak untung kasar, maka dapatlah kos barang dijual masing-masing. So, 5,000 tolak 1250 dapat 3750, 12,000 tolak 3,000 dapat 9,000. Okey. Untuk mendapatkan agihan kos bersama, kita perlu tolak dengan kos proses tambahan. So, kos proses tambahan ni dia. Ya, RM1 darab dengan 1000. So, dapat RM1,000. Okey, RM2 darab dengan 3,000 untuk beta, so dapat 6,000. So, tolak je lah. Ya, kos bersama, sebab kita tahu bahawa kos barang dijual, ya, kos barang dijual terdiri daripada apa? Terdiri daripada kos bersama dan juga kos proses lanjutan. Ya, sebab dua-dua ni adalah merupakan kos produk ataupun kos pengeluaran. Jadi, kalau kos barang dijual tolak dengan kos proses tambahan, maka the remaining figure, ya, baki itu tadi automatically adalah merupakan kos bersama yang diagihkan. So, bila kita campur dua-dua ni, 3,000 campur 2750, kita akan dapat baliklah kos bersama. Ya, jumlah kos bersama 5750. So, ini adalah cara bagaimana kita mengagihkan jumlah kos bersama kepada produk-produk bersama menggunakan kaedah peratusan untung kasar mala. So, selesai untuk kaedah yang ketiga. Okey, so kita akan lihat untuk kaedah yang keempat dalam pendekatan kedua. Okey, kaedah yang keempat ialah kaedah nisbah jualan kepada pengeluaran. Okey, kaedah ini digunakan apabila permintaan terhadap keluaran bersama adalah bermusim, ya. Jadi bermakna kita dah produce ada produk yang mungkin tidak dapat dijual ya, kerana bulan tersebut ataupun musim tersebut jualannya rendah. Tapi mungkin ada bulan-bulan lain yang jualannya tinggi, ya. Jadi kita kena lihat ya, berdasarkan pada nisbah jualan kepada pengeluaran. Okey, kos pengeluaran tempoh semasa
terikat ya di dalam inventory apabila pusing ganti rendah. Ya, jadi bermakna dalam musim di mana produk bersama tersebut tidak dapat dijual, maka kos-kos pengeluaran akan terikat ya di dalam inventory akhir yang tinggal. So bila kos inventory tinggi, maka kos barang dijual akan rendah. Ya, maka untung akan jadi tinggi. Jadi ini macam creative accounting lah ya. Usually kita dapati bahawa sebenarnya kalau kos inventory tinggi berarti ia tidak boleh dijual. Ya, tetapi disebabkan oleh bila kos inventory tinggi, ya, KBDJ akan jadi rendah. So bila KBDJ rendah, ya, kita akan menunjukkan ya untung yang tinggi terhadap produk tersebut. Right. So kaedah ini mengagihkan kos bersama berasaskan kepada faktor pemberat yang membandingkan jualan dengan peratus pengeluaran. Ya, so kita akan lihat ya, maknanya kita kena kira lah ya the weightage ya pemberat ya yang membandingkan jualan dengan proses peratus pengeluaran. Oleh itu, keluaran yang tinggi pemberatnya akan menerima lebih agihan kos bersama. Maknanya produk yang boleh dijual ya, dia kita produce dan kita boleh jual sebab kita tidak mahu apa orang kata kos-kos bersama tu terikat ya dalam nilai inventory akhir. Maka kos pengeluaran yang tinggi dapat dipadankan dengan hasil semasa. So kita nak guna matching principle, prinsip pemadanan ya. So kita tidak mahu kos-kos yang telah kita libatkan pada masa ini ya tertunda ya, hanya semata-mata kita tidak dapat di produk tersebut. Okey, untuk pengiraan kaedah nisbah jualan kepada pengeluaran, so kita lihat data. Kita ada 5 produk A, B, C, D dan E. So kita ada peratus jualan. So andaikan jumlah jualan ya, jumlah peratus jualan adalah 100%. So kalau kita lihat kat sini produk A 10%, ya, produk B 20%, produk C 50% dan seterusnya. Terbandingkan pula dengan peratus pengeluaran, so sama juga jumlahnya adalah 100%. So kita dapati bahawa untuk ya produk A 10%, B 15% dan seterusnya. Okay, so kalau kita fokus on produk A, so kita dapati bahawa kita ibaratkan kita dapat kita keluarkan 10 unit, kita dapat jual 10 unit. Ya, so ini adalah merupakan pusing ganti yang perfect. Ya, so itu iaitu bersamaan dengan 1. Ya, semua yang kita keluarkan kita dapat jual. Okey. So di sini adalah untuk mengira peratus ya berdasarkan kepada peratus nisbah jualan over pengeluaran. Okey. So kalau kita lihat cara pengiraan dia ya adalah 1 ya, 1 ni kita akan bahagikan dengan 5 ya, perpuluhan 0116. Untuk mendapatkan 5 ya, perpuluhan 0116 ni kita kena kira dulu nisbah jualan pengeluaran untuk produk B, C, D dan E. Okey, dan kita akan dapatlah 5.0166. Jadi untuk mendapatkan peratusan nisbah ya adalah 1 bahagi dengan 5.066. Oleh kerana ni semua percentage, maka kita darab dengan 100, dapatlah 19.9338. Okay, once kita dah dapat 19.9338, kita akan darab dengan jumlah kos bersama. So berdasarkan pada data, jumlah kos bersama kita adalah 1 juta. So kita darab dengan 1 juta. Tapi kat sini dia ada terlebih 1. Ya, perhampiran. Sebab bila kita campur semua-semua ni, kita dapati bahawa terlebih sikit. So tak apalah. Ya. But sebenarnya yang kita akan darab ialah kita akan darab dengan 1 juta. So the same thing untuk produk B. Ya, so kita akan ambil 1.333 bahagikan dengan 5.0166. Kemudian kita akan darab dengan 100. So dapatlah nisbah. Ya, 265778. So 265778 ni kita akan darab dengan 1 juta. So dapatlah 265778. So sama juga untuk produk C. Ya, 0.6 divided by 5.011066 dapatlah 11 ya, 0.9603 dan kita akan darab dengan 1 juta. Okey. So produk D pun sama. Okey, 1.33 ni sama. Ya, nampak? It's the same, ya. So kita akan dapat ya 26 juga. Okey, dan akhirnya kita darab dengan 1 juta. And the same thing with product E. Okey. Now,
So kalau kita tengok semula ya pada data, kalau kita lihat kepada produk B ni dia boleh mengeluarkan 15 tapi dia dapat jual 20. So maknanya inventory awal dalam period sebelumnya ya telah dapat dijual dalam period semasa. Jadi pusing gantinya lebih daripada 1, which is better than A. Ya, better than A. So oleh kerana ya pusing ganti B ni better than A, maka B ni akan menyerap lebih lah ya kos bersama. Ya, so maknanya kalau kita tengok kos bersama yang diserap oleh produk A is only 199, tetapi yang diserap oleh produk B is 265,000 ya, more than that. So kenapa? Sebab ya pusing ganti untuk produk B ni is better than pusing ganti produk A. So, produk B dengan produk D ni sama. So, akhirnya kita dapati bahawa kos bersama yang diagihkan kepada produk B dan juga produk D adalah sama. Sebab kedua-duanya mempunyai pusing ganti yang paling tinggi. So, yang paling rendah apa? Yang paling rendah adalah C. Ya, sebab dia produce 25 tapi boleh jual 15 saja. So, akhirnya pusing ganti inventory-nya less than 1. Ya, so bila less than 1 nampak very low lah ya, in this case 0.6. But E pun tak quite bad juga ya, tapi 0.75. C is the worst. So bila kita tengok C ya 119,603. So maknanya kos bersama yang diagihkan kepada C adalah yang paling rendah ya. Jadi oleh kerana itu dalam kaedah yang keempat ini kita menyerap ya kos bersama kepada produk-produk berdasarkan kepada pusing ganti ya, yakni nisbah jualan kepada pengeluaran. So yang mana produk yang mempunyai pusing ganti yang paling tinggi, yang itulah ya yang kita akan serap ya kos bersama dalam period semasa supaya ianya bersesuaian dengan prinsip pemadanan. Okey. So, jumlah kos bersama kita 1 juta. Dengan ini tamatlah penerangan untuk bahagian pertama, kuliah 10, pengekosan produk bersama dan sampingan. Terima kasih.